Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah hari ini tanggal 24 November 2021 saya diberikan amanah sebagai moderator bagi program Bual Bicara untuk membincangkan tentang istiadat Convocation Politeknik Ungku Omar kali ke-49 untuk tahun 2021 ini. Tarikh istiadat convocation kita adalah pada 4 dan 5 Disember 2021. Sebelum itu ingin saya menyingkap dan berkongsi antara tujuan dan objektif istiadat convocation yang dilaksanakan di satu-satu institusi termasuk PUO sendiri ialah bagi meraihkan para graduan yang telah berjaya menamatkan pengajian masing-masing disertai dengan penyampaian sijil, diploma dan ijazah. Selain itu, istiadat convocation untuk memberikan pengiktirafan dan anugerah kepada graduan-graduan yang cemerlang. Selain kita ingin mewujudkan kenangan kepada para graduan, dan kita juga mengumpulkan maklumat dan data graduan sepanjang istiadat convocation ini. Selain daripada itu, kita juga mengadakannya untuk menjadi tanda terima kasih kepada ibu bapa, pihak industri, pensyarah dan semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam mendidik para graduan kita. Baik. Bagi membicarakan lebih lanjut tentang istiadat convocation Politeknik Ungku Omar ini, bersama-sama kita ada dua tonggak utama istiadat convocation ke-49 Politeknik Ungku Omar dan Politeknik Bagan Datuk, iaitu yang berusaha Teknologis Haji Muhammad Fisal bin Harun, Pengarah Politeknik Ungku Omar, dan yang berusaha Tuan Haji Anwar bin Haji Idris, Pengerusi Jawatankuasa Istiadat Convocation PUO ke-49 2021. Pertama-tama sekali, ingin saya berterima kasih kepada kedua-dua tulang belakang Istiadat Convocation Politeknik Ungku Omar pada kali ini yang sudi meluangkan masa untuk kita sama-sama berkongsi maklumat tentang majlis penting yang bakal berlangsung tidak lama saja lagi, tak sampai 10 hari saja dari tarikh hari ini, Tuan Haji. Sebelum saya teruskan perbincangan, walaupun majlis belum berlangsung, saya kira tidak terlalu awal untuk saya ucapkan tahniah dan syabas kepada Politeknik Ungku Omar, terutamanya kepada seluruh warga kerja dan jawatankuasa penggerak Politeknik Ungku Omar dan PBD Politeknik Bagan Datuk, kerana pada saya cukup berani bekerja dengan daya yang luar biasa untuk memunculkan istiadat convocation pada kali ini dengan raut ataupun roman yang berbeza dari biasa, luar biasa, di mana pada kali ini istiadat kita akan diadakan secara virtual atau maya. Saya kira elok saya teruskan kepada soalan kepada Tuan Pengarah kita, Tuan Haji Muhammad Fisal. Sebagai permulaannya, bolehkah Tuan Haji huraikan lebih lanjut tentang istiadat convocation Politeknik Ungku Omar yang akan dilaksanakan pada tahun ini? Baik, terima kasih Puan Fairuz selaku moderator pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Anwar bin Haji Idris, Pengerusi Jawatankuasa Istiadat Convocation Politeknik Ungku Omar kali 49, dan selaku panel bersama-sama saya pada pagi ini. Para graduan yang saya kasihi, ibu bapa dan tuan-tuan dan puan yang saya hormati. Istiadat Convocation Politeknik Ungku Omar tahun 2021 ini adalah buat kali yang ke-49. Turut disertai oleh Politeknik Bagan Datuk PBD yang akan melaksanakan istiadat convocation buat kali pertamanya. Dia bersama-sama dengan Majlis Convocation Politeknik Ungku Omar. Tarikh istiadat convocation kita akan adakan pada 4 dan 5 Disember pada tahun ini. Jumlah graduan yang akan bergraduat pada convocation kali ini adalah jumlahnya 4,473 orang, di mana 4,443 graduan daripada Politeknik Ungku Omar dan 30 graduan daripada Politeknik Bagan Datuk. Ini melibatkan kohort yang tahun 2020 dan 2021, 2 tahun kohort, kerana tahun lepas kita tak dapat adakan majlis convocation kerana PKP dan Majlis Keselamatan Negara tidak membenarkan acara
convocation diadakan secara face to face. Istiadat convocation pada kali ini mencatat sejarah kerana julung-julung kalinya atau kita katakan first time kita adakan secara maya, secara online. Hal ini tidak dapat dielakkan kerana pihak MKN tidak memberi kelulusan kepada pihak PUO bagi melaksanakan istiadat convocation secara bersemuka kerana satu pertamanya situasi pandemik COVID-19 ini naik turun dan jumlah graduan yang agak ramai 4,000 lebih. Oleh rentetan itu dan situasi itu, maka jawatankuasa telah memilih hashtag sayangi Politeknik, prihatin COVID-19, supaya kita semua saling menyayangi dan prihatin serta menerima pelaksanaan istiadat convocation secara maya pada kali ini dengan hati yang terbuka, berlapang dada dan mengutamakan keselamatan berbandingkan kepentingan sendiri. Saya tahu bahawa semua pelajar dan graduan menghadaki convocation ini diadakan secara bersemuka. Tapi disebabkan yang saya sebutkan tadi, kita tak dapat adakan, dan insyaAllah kita cuba yang terbaik untuk melaksanakan convocation kita secara dalam talian. Baik. Ya, betul Tuan Haji. Dalam kita seronok meraihkan kejayaan para graduan, SOP dan keselamatan semua perlu kita utamakan. Okey, kita beralih pada Tuan Haji Anwar sebagai pengerusi convocation kita pada kali ini. Sebagai tambahan Tuan Haji, bolehkah Tuan Haji kongsikan di sini kenapa tema kita pada kali ini Creating Memories dipilih? Okay, terima kasih Puan Fairuz Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Teknologi Haji Mat Fisal bin Harun, Pengarah Politeknik Engku Omar, yang juga merupakan penaung bagi jawatankuasa istiadat convocation Politeknik Engku Omar ke-49 2021, para graduan yang saya kasihi dan juga ibu bapa serta tuan-puan yang dihormati sekalian. Pertama sekali saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada para graduan Politeknik Engku Omar yang akan diraikan pada istiadat convocation pada tahun ini. Tidak lupa sekalung tahniah juga saya ingin sampaikan kepada khususnya ibu bapa para graduan. Sebenarnya pelaksanaan istiadat convocation dengan norma baru ini secara maya ini merupakan satu cabaran besar kepada pihak kami di barisan jawatankuasa pengelola. Seperti mana yang dikatakan oleh Tuan Pengarah sebentar tadi, ini merupakan julung-julung kali istiadat convocation akan dilaksanakan secara maya. Sudah tentu ianya akan banyak perkara-perkara baharu yang turut akan terpaksa dihadapi oleh pihak kami. Jadi seperti mana persoalan yang ditimbulkan oleh Puan Moderator sebentar tadi, kenapa sebenarnya tema Creative Memories ini dipilih Jadi suka juga saya berkongsi sedikit maklumat awal sebelum kita kata dilakukan pemilihan tajuk itu, beberapa siri perbincangan telah dilaksanakan. Jadi sebenarnya tema ini bukan semudah seperti mana yang kita sebut untuk kita pilih kerana seperti kebiasaan, seperti juga yang telah dimaklumkan oleh Puan Moderator sebentar tadi, salah satu matlamat atau tujuan kita melaksanakan convocation ini ialah untuk menjadi satu wadah yang mana para graduan akan mendapat satu kenangan indah. Jadi rentetan daripada itulah sebenarnya kami ambil Creating Memories itu sebagai satu tema supaya semua pihak yang terlibat dalam mengelolakan aktiviti ini akan fokus supaya elemen-elemen atau perkara-perkara yang akan dibuat di sepanjang pelaksanaan akan memberikan satu kita kata kenangan-kenangan indah, kenangan-kenangan manis kepada para graduan. Jadi untuk itu khususnya para graduan bagi memastikan para graduan mendapat satu kenangan indah, pihak jawatankuasa sebenarnya dengan kerjasama satu pasukan kreatif dan juga pakar-pakar daripada Universiti Utara
Malaysia, ya, daripada Utara Malaysia. Kita datangkan khas mereka itu daripada Universiti Utara Malaysia untuk membantu, iaitu yang pertama sekali, ya, elemen-elemen yang akan dapat mewujudkan kita kata memories indah itu. Yang pertama sekali, apabila kita menyediakan satu aplikasi augmented reality, seperti mana juga yang telah disentuh oleh Tuan Pengarah sebentar tadi, ya, iaitu menggunakan aplikasi augmented reality ini, para graduan akan boleh mengambil gambar seolah-olah memakai jubah, ya, seolah-olah memakai jubah. Jadi graduan boleh mengambil gambar individu, gambar mereka sendiri, juga boleh menggunakan apps yang sama untuk mengambil gambar kenangan bersama ahli keluarga dan juga mungkin kenalan-kenalan mereka, rakan-rakan mereka. Juga ada juga yang kita sediakan, satu daripadanya ialah seolah-olah mereka menerima daripada VVIP, ya, menerima folder daripada VVIP. Itu sebenarnya akan memberi satu kenangan. Samalah seperti mana kalau graduan hadir pada istiadat convocation yang dilaksanakan secara fizikal. Jadi elemen-elemen itu tetap kita kekalkan, ya. Selain daripada itu, kita ada lagi elemen tambahan, iaitu melalui rakaman-rakaman video, ucapan-ucapan khusus yang dibuat oleh, kita kata, bekas ketua pengarah, naib chancellor, pro chancellor daripada universiti lain, dan juga pegawai-pegawai kita, juga daripada rakan-rakan graduan sendiri. Mungkin graduan sendiri pun ada yang terlibat. Ini juga antara yang kita kata kita nak memberi satu kenangan yang indah. Selain daripada itu, ya, kita juga telah membuat video-video, ya, persembahan oleh artis khususnya yang ternama lah, ya. Mungkin ada dah graduan yang melihat teaser, iaitu salah seorang daripadanya ialah Black Hanifah. Dia antara yang tengah kita popular lah, yang saya rasa para graduan pun mengenali beliau. Jadi itu semua kita buat semata-mata bagi memenuhi apa yang kita kata tadi, tema kita create memories. Jadi saya rasa itu yang boleh kita kaitkan dengan tema tadi lah, Puan. Ya, Tuan Haji, moga kelainan yang cuba kita ketengahkan pada kali ini bakal menjadi kenangan terindah kepada para graduan, juga kenangan terindah kepada para jawatan kuasa, kerana ini adalah kali pertama kita mengadakan convocation secara maya. InsyaAllah akan terrealisasilah kenangan terindah tersebut. Memandangkan istiadat convocation secara maya ini julung kali diadakan, Tuan Haji, mungkin yuran yang dikenakan kepada graduan berbeza daripada yang sebelum ini. Boleh Tuan Haji kongsikan tentang yuran yang dikenakan? Okey, terima kasih. Ya, kadar yuran bagi convocation memang berbeza. Kalau biasanya istiadat convocation secara bersemuka sebelum ini, graduan kita yang hadir perlu bayar 230 dan yang tak hadir kena bayar RM140. Tapi bagi istiadat convocation secara maya buat julung kali ini, kita menetapkan satu kadar saja bagi semua pelajar-pelajar graduan, iaitu RM150. Hal ini dapat memberi ruang dan peluang kepada semua graduan untuk turut serta walaupun di mana sekali mereka berada, secara talian. Malah cara pembayaran kita telah mempermudahkan. Graduan boleh pilih untuk membuat bayaran secara sekaligus membayar RM150 ataupun secara ansuran RM50 dan RM100 kemudian melalui sistem pembayaran Toyib Gateway, secara maya. Walau bagaimanapun, pihak jawatankuasa menggalakkanlah supaya semua graduan membuat bayaran secara sekaligus, atau menyelesaikan bayaran sebelum 1 Disember 2021 ini, supaya proses penghantaran dokumen-dokumen yang berkaitan dapat kita segerakan selepas istiadat convocation kelak. Ya, Tuan Haji. Kepada para graduan, apa yang anda tunggu lagi? Kemudahan pembayaran juga tersedia untuk anda. Jadi bertindak segera agar hasrat dan pihak kami untuk meraihkan anda semua akan terlaksana dengan jayanya. Seterusnya, Tuan Haji, bagaimana sekiranya graduan memilih untuk tidak hadir ke convocation? Adakah mereka perlu membayar RM150 tersebut?
Mungkin ada graduan yang tertanya-tanya untuk keperluan apa RM150 ni perlu dibayar, perlu ke tidak? Okey Puan ya. Seperti mana yang dijelaskan oleh Tuan Pengarah sebentar tadi ya, Tuan Pengarah telah menyentuh hal ini, iaitu kadar bayaran ialah sebanyak RM150 ya, iaitu kita tetapkan kepada semua graduan. Jadi di sini sebenarnya juga sama seperti Tuan Pengarah sebut tadi, sebenarnya tak timbullah istilah kita kata hadir atau tak hadir ya. Sebab pada pihak jawatankuasa ya, kami amat mengalu-alukan kehadiran kita kata para graduan, sebab ruang dan peluang memang kita sediakan seluas-luasnya ya kepada para graduan inilah supaya menyertai kita kata Istiadat Convocation ini ya. Dan perlu diingatlah, Istiadat Convocation yang dibuat ini adalah khusus untuk meraihkan saudara-saudari para graduan. Jadi kutipan sebanyak RM150 tadi itu ya, sebenarnya ialah bagi menampung sebahagian daripada keperluan kos dalam penyediaan sijil, diploma atau ijazah, transkrip, folder, kemudian pengeluaran pos, penyewaan server, kemudian keperluan peralatan multimedia, belanja pengurusan dan pelbagai lagi perbelanjaan lain yang berkaitan. Itu Puan. Baik. Oh begitu. Jadi saya kira bayaran yang dikenakan memang sangat berbaloi ya Tuan Haji. Dengan gerak kerja yang seharusnya dilakukan oleh pihak penganjur demi memenuhi kelangsungan majlis ini. Seterusnya Tuan Haji, apakah graduan yang memilih untuk tidak hadir masih perlu untuk mendaftar di web convocation? Ya, saya rasa semua graduan perlu mendaftar di web convocation sama ada hadir ataupun tidak hadir. Sebenarnya tiada istilah hadir ataupun tidak hadir bagi convocation kali ini, sebab kita buat secara maya, semua graduan perlu mendaftar. Ini kerana keperluan bagi pihak institusi, khasnya di unit perperiksaan, memerlukan data pelajar, dan dari web ini bagi tujuan penghantaran sijil, diploma ataupun ijazah kepada graduan yang telah daftar dan membayar iuran penuh, walaupun mereka tak hadir pada hari berkenaan, dalam maya lah, dia tak ada maya tapi dia kena bayar juga. Seterusnya, hanya dengan daftarkan di web convocation ini, graduan boleh memuatkan turun aplikasi AR, Augmented Reality, konvo foto untuk tujuan mengambil gambar berjubah secara maya bagi paparan semasa pada hari convocation dan gambar-gambar lain sebagai kenangan. Jadi ini satu cara macam mana kita nak jadikan majlis convocation kita secara maya lebih bermakna dengan ada gambar-gambar tersebut. Ya, betul Tuan Haji. Apa yang anda tunggu lagi para pelajar? Kongsikan gambar anda kepada kami agar kami dapat proses, jadikan memori terindah untuk anda kenang selama-lamanya. Seterusnya Haji, adakah graduan yang tidak hadir ini perlu memuat naik gambar yang seperti yang ditunjukkan di manual pendaftaran? Ya, sekali lagi saya nak ingatkanlah ya, iaitu semua graduan sebenarnya perlu memuat naik ya gambar berjubah individu yang telah dirakam. Tujuannya ialah gambar ini kita nak gunakan bagi tujuan paparan semasa live streaming nanti. Jadi sekiranya para graduan ya, kalau ada graduan yang tidak memuat naik ya, gambar yang berjubah melalui AR combo foto yang kita telah bincangkan atau yang terangkan pada awal tadi, maka nanti akan menyebabkan kita kata pada paparan skrin itu ya akan menjadi lompang-lompang dan hanya ada nama ya, nama disebut tetapi gambar tiada. Jadi keadaan itu sekiranya berlaku, ianya akan seolah-olah mencacatkanlah ataupun menjadi gambar itu tidak cantik. Itulah yang sebabnya kita mengharapkan semua graduan mengambil kesempatan di sini ya. Dia hanya perlu mendaftar saja. Daftar, maka dia boleh ambil link yang berkenaan ya untuk kita kata mendapat apps AR combo foto itu. Itu Ya Tuan Haji, sekali lagi saya seru semua bakal graduan kongsikan gambar anda untuk momen-momen keindahan kenangan ini ya Tuan Haji. Ya.
Jika dapat dijelaskan bagaimana cara graduan boleh mendapatkan sijil, diploma atau ijazah mereka, Tuan Haji? Okey, Puan. Proses untuk penghantaran ataupun penyerahan sijil, diploma ataupun ijazah, termasuk transkrip dan juga dokumen-dokumen lain, akan dilaksanakan secara berperingkat ataupun berfasa. Penghantaran ini insya-Allah telah kita putuskan bersama dengan pihak koperasi, iaitu menggunakan perkhidmatan Courier Pos Laju. Jadi untuk fasa yang pertama, penghantaran ataupun penyerahan sijil, diploma atau ijazah dan juga dokumen-dokumen lain yang berkaitan ialah bagi graduan-graduan yang menjelaskan bayaran penuh sebelum 1 Disember 2021. Jadi kalau kita kira ada beberapa hari lagi peluang ini . Jadi proses penghapusan akan bermula seawal 2 minggu, iaitu selepas istiadat convocation pada 4 dan 5 itulah . Jadi kalau 2 minggu itu bermaksud seawal 20 Disember 2021. Dan ianya mungkin mengambil sedikit masa, lebih kurang 2 ke 3 minggu lah. Okey. Dan pihak jawatankuasa juga memberi peluang kepada para graduan jika berhasrat untuk datang mengambil sendiri di unit periksaan. Boleh juga untuk bagi fasa yang pertama ini, tetapi mestilah melalui proses temu janji. Proses temu janji. Dan kita beri ruang seawal 13 Disember 2021. Jadi temu janji ini, cara untuk mendapatkan temu janji ini, para graduan diminta sentiasa merujuk portal unit peperiksaan Politeknik Engku Omar. Okey, linknya akan dipaparkan di sanalah. Jadi suka juga saya ingatkan bahawa sekiranya graduan tidak membuat temu janji, berkemungkinan besarnya semasa kedatangan mereka ke Politeknik Engku Omar mungkin tidak akan dilayan lah. Jadi pastikan para graduan yang jika berhasrat nak datang mengambil sendiri, jadi buatlah temu janji. Dan setakat ini mengikut unit periksaan, mereka hanya mampu untuk memenuhi 20 temu janji sahaja pada satu hari. Itu pun mestilah pada hari dan masa bekerja sahaja. Manakala bagi fasa yang kedua, proses pengantaran dan penyerahan sijil, diploma, ijazah dan juga dokumen-dokumen yang lain ialah bagi graduan-graduan yang tidak mendaftar dalam portal ataupun yang mendaftar tetapi belum membuat bayaran penuh sebelum tarikh yang saya maksudkan tadi, 1 Disember 2021. Jadi proses ini, proses permohonan ini paling awal dibuka ialah pada 17 Januari 2022. Dan ianya juga mestilah melalui proses temu janji. Oleh itu, saya menasihatkan para graduan, sekiranya saudara-saudari memerlukan sijil atau diploma atau ijazah dan transkrip masing-masing, maka buatlah kadar bayaran dengan segera seperti mana arahan-arahan yang dinyatakan dalam portal rasmi convocation, iaitu www.politeknikungkuomar.my, semuanya huruf kecil, ataupun yang saudara-saudari telah terima melalui SMS. Ini supaya hal ini supaya para graduan akan mendapat yang saya maksudkan tadi ialah sijil, diploma dan juga ijazah dengan kadar segera. Itu saja Puan. Baik, maksudnya untuk dokumen anda diproses segera, bayaran penuh perlu dibuat seperti yang telah ditetapkan. Ya. Seterusnya Tuan Haji, saya difahamkan ada graduan yang telah memperolehi sijil ataupun diploma ijazah mereka dari unit peperiksaan sebelum ini. Berapakah bayaran yang perlu mereka jelaskan? Berapakah baki bayaran yang perlu mereka jelaskan sekiranya mereka ingin menghadiri convocation secara maya ini? Bagi graduan-graduan yang telah mendapat sijil ataupun diploma mereka pada tahun lepas, mereka hanya perlu bayar hanya RM50 sahaja
kerana mereka telah menjelaskan yuran RM100 sebelum ini. Jadi dia hanya bayar RM50 saja. Barang itu perlu supaya graduan tersebut dapat menikmati semua perkara yang kita sediakan pada graduan yang lain pada convocation yang secara maya ni. Itu yang kita kena bayar juga RM50 sebab tahun lepas tak ada convocation. Ya, betul tu. Tuan Haji, mungkinkah masih ada graduan yang belum mendapat email pengesahan untuk pendaftaran konvo yang menyebabkan kelewatan dalam tindakan mereka untuk proses convocation pada kali ini? Ya. Kita dapati ramai yang masih gagal untuk pendaftaran email. Jadi kita minta kalau boleh kesilapan ataupun yang dibuat semasa para graduan mengisi email tu boleh kita buat sekali lagi lah untuk mereka mengesahkan kehadiran. Bagi tujuan ini, graduan diminta untuk menghantar semula maklumat yang diperlukan bagi membolehkan pihak jawatankuasa convocation Politeknik Hukum untuk reset balik supaya graduan dapat login balik. Jadi saya minta supaya para graduan ni yang gagal login, cuba login balik semula dan maklumkan kepada jawatankuasa convocation. Ya, para graduan, berita baik untuk anda, masih ada masa lagi. Masih ada masa lagi. Semua jika anda masih belum mendapat email, sila hantar semula maklumat yang diperlukan supaya dapat pihak kami proses semula dan proses ini dapat dijalankan dengan lebih cepat lagi. Baik Haji, apakah harapan Tuan Haji kepada istiadat convocation pada kali ini? Okey Puan dan juga para graduan sebenarnya kami sendiri saya dan bersama jawatankuasa lain sebenarnya amat teruja lah untuk melihat perjalanan istiadat convocation PEO yang junjung kali diadakan secara maya ini. Tambahan pula seperti saya maklumkan awal tadi, kita mendapat sentuhan daripada tenaga pakar dan juga tenaga kreatif daripada Universiti Utara Malaysia. Oleh itu saya amat berharaplah para graduan terutama yang belum mendaftar supaya berbuat demikian dengan kadar segera, supaya kami mengharapkan para graduan dan juga ibu bapa dapat merasai pengalaman istiadat convocation secara maya ini seperti mana juga seolah-olah menghadirkan dirilah ke istiadat convocation seperti keadaan bersemuka. Saya berdoa semoga perjalanan istiadat convocation secara maya ini dapat berjalan lancar. Jadi dengan itu saya juga mengambil ruang di sini dengan berbesar hati menyemput semua graduan, ibu bapa dan seluruh rakyat Malaysia lah bagi mengikuti semua sidang istiadat convocation yang akan disiarkan secara live streaming melalui saluran Facebook rasmi Politeknik Hukum pada tarikh yang disebut tadi itu 4 dan 5 Disember nanti. Dan juga jangan lupalah kita mohon sangat tuan-tuan dan puan-puan turut mendaftarkan diri melalui portal rasmi convocation. Itu saja Puan. Apakah kata-kata terakhir Tuan Haji untuk graduan dan semua yang terlibat dalam istiadat convocation pada kali ini? Okey, saya mengambil kesempatan inilah ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung daripada Politeknik Hukum dan juga daripada Politeknik Bagan Datuk bagi menjayakan convocation Politeknik Hukum kali ke-49 dan convocation Politeknik Bagan Datuk yang pertama kali. Tanpa kerjasama tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sudah pasti apa yang kita rancang tak dapat dijayakan. Memerlukan kerjasama penuh daripada kedua-dua pihak, baik daripada Politeknik Hukum dan juga daripada Politeknik Bagan Datuk. Sekali lagi saya mengucapkan syabas kepada graduan Politeknik Hukum dan Politeknik Bagan Datuk sempena majlis istiadat convocation yang akan berlangsung pada 4 dan 5 Disember ini, dan saya berkeyakinan bahawa pergraduan yang diraikan kali ini akan berjaya di pasaran kerja nanti dan sentiasa maju dalam kehidupan. Ini doa saya. InsyaAllah tuan-tuan akan berjaya mendapat pekerjaan kelak. Baik, Alhamdulillah. Nampaknya masa mencemburui kita Tuan Haji. Pastinya banyak lagi perkara yang boleh kita kongsikan tentang istiadat convocation yang bakal berlangsung ini, namun setakat ini dulu rasanya buat bicara kita pada kali ini. Untuk mendapatkan informasi terkini tentang istiadat convocation Politeknik Ungku Omar dan Politeknik Bagan Datuk ini, anda bolehlah singgah ke portal rasmi istiadat convocation ke-49 Politeknik Ungku Omar. Harapan kami agar segala yang dirancang
bakal terlaksana seperti yang sepatutnya. Ianya sudah pasti terhasil atas kerja keras lebih kurang 40 orang jentera jawatankuasa utama ya Haji, dan pastinya berbaris lagi warga PUO dan PBD yang berdiri tegak di belakang jawatankuasa utama ini. Pastinya kegemilangan bakal menjadi milik anda atas keluhuran jiwa dan kerja keras yang anda curahkan untuk kelangsungan istiadat Convocation Politeknik Ungku Emas dan Politeknik Bagan Datuk ini. Semoga berjaya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.